Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat pagi, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Okay, di mana sahaja anda berada. Okay, hari ni hari Ahad 25 April 2021. Okay, so pagi ni saya ada kelapangan sikit nak live dengan anda semua. Okay, sebelum sesi Q&A live Q&A session saya bersama dengan student-student saya dalam program Newbie Saham Mastery Online. Okay, so pukul 11 pagi nanti saya ada session bersama dengan mereka. Jadi pagi ni saya nak spend masa sekejap untuk borak-borak dengan anda. Okay, dan saya nak share sedikit dengan anda berkaitan dengan topik how to be a millionaire. Okay, so siapa berapa ramai daripada anda berminat untuk jadi seorang jutawan? Pernah tak terdetik dalam diri anda, what if kalau anda jadi seorang millionaire? Okay, alright. So, gambar tak bergerak. Boleh tak respon dulu? Sebelum saya pergi lebih jauh, boleh tak anda respon dulu? Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah anda nampak saya bergerak? Okay, alright. Kita nak tengok dulu siapa yang bersama dengan saya. Kita ada Alifia Dahlia, Abdul Hamid, Ramli Harun, Elyin Aminin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juzaili Ashran, Jaafar Omar, Muhammad Niza Kusaini 2. Waalaikumsalam tuan, pergi jalan-jalan ke tuan? Jalan-jalan sekejap. Ibnu Malik, Siti Nur Haris, Assalamualaikum. DN apa? Datuk Nizam. Datuk Bibi Fatimah, Assalamualaikum Tuan Nizam dan semua yang menonton Okey, yang online pagi ni. Mansur Makdan, Asmadi, Mamat, audio video okey. Bibi Fatimah, Muhammad Hamzah okey. Alright. Edwan Endut dengar. Lia dengar dan jelas. Okey, alright, terbaik. Okey, alright. Syamsuddin, assalam tuan, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Sihat walafiat di sini. Dan masih lagi berpuasa. Okey, alright. Alhamdulillah kita masih lagi dalam bulan Ramadan, okey, yang mulia. Dan seperti yang saya maklumkan, walaupun kita dalam bulan puasa, kita tetap mesti sentiasa bertenaga. Okey, mesti sentiasa aktif. Jangan kita tunjukkan yang kita berpuasa ni kita sentiasa lemah, long lie, tak bertenaga sahaja. Okey, dia sebenarnya lebih kepada mindset kita. Okey, kalau mindset kita nak jadi orang yang bersemangat, okey, walaupun puasa pun kita akan tetap bersemangat. Macam tu, okey. Alright, Haziq Hamzah, Assalamualaikum dan selamat pagi coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Alien Amin, terbaik. Fairuz Hussein, all clear. Nubahan Badron, Kamariah Ismail, okey semua. Alien Amin nampak santai tu. Mozani Zain, suara hilang. Betul ke suara hilang ni? Tolong respon sikit. Dengar tak suara saya? Macam mana ni orang cakap suara hilang ni? Lala Cross, Assalamualaikum Sir TNM. Terima kasih kerana menonton. Rohairi, line okey, alright. Tolong respon dulu, adakah line okey? Mohzani Zain dah okey. So, kalau anda tak dengar suara saya, anda keluar sekejap, lepas tu masuk balik. Kadang-kadang line tak okey, kadang-kadang Facebook ni dia down sekejap. Macam tu. Okey, Izan Mahmud, ada suara. Suraya Muhammad Desa is watching. Okey, alright. So, topik kita pada pagi ni adalah berkaitan dengan how to be a millionaire. Okey, so saya masih ingat lagi masa saya kecil, masa saya masih lagi zaman belajar di sekolah dulu. Sebenarnya saya tak adalah impian untuk jadi seorang jutawan. Okay, saya tak rasa being a millionaire tu satu perkara yang penting dalam apa yang saya nak fokuskan. Okay, so masa sekejap saya kecil, saya punya dreams adalah untuk jadi orang yang berjaya dari segi kewangan. Okay, tetapi tak semestinya jadi jutawan. Sebab bagi saya, kalau ada RM 1 juta ringgit, okay, tetapi RM 1 juta ringgit tu boleh hilang dalam sekelip mata. Kita beli satu barang ataupun benda yang bernilai RM 1 juta, kita dah tak jadi jutawan lagi. Okay, alright. So, itulah pandangan saya pada waktu tu. Dan ramai je orang sebenarnya yang cakap dia
adalah seorang jutawan tetapi dia sebenarnya bukan jutawan. Okay, sebab apa? Sebab contohlah dia buat bisnes, dia berjaya menjana sales sehingga RM1 juta. Maksudnya jumlah sales dia, jualan dia mencecah RM1 juta. Tetapi bila kita buat bisnes ni, kita ada cost. Kita ada cost, kita kena bayar supplier, kita kena bayar staff, kita kena bayar sewa office dan sebagainya. Okay, so kalau sales kita RM1 juta tetapi kita dalam account kita tak ada RM1 juta sebab RM1 juta tu terpaksa bayar kepada orang semua. So maksudnya bukan jadi jutawan lagi lah, maksudnya just ada sales 1 juta sahaja. Okay, so itu yang saya perceive tentang jutawan. Maksudnya jutawan adalah orang yang ada cash RM1 juta dan stay dengan dia. Dan ada juga orang kata jutawan ni adalah dari segi net worth. Net worth ni bermaksud nilai aset dia tolak liability dia, dan dia ada nilai dia sebanyak bernilai RM1 juta, barulah dikira jutawan. Okay, tetapi maksudnya dia tidak juga ada cash RM1 juta. Dia hanyalah jutawan pada nilai hartanah dia mungkin. So itu adalah definisi-definisi yang berbeza tentang jutawan. Dan ada juga saya baca dekat Facebook, bagi dia orang yang jutawan ni adalah orang yang bayar zakat sebanyak RM1 juta. Bayangkan zakat ni kita bayar 2.5%, tetapi dia punya nilai dia RM1 juta. Bagi dia lah, bagi orang tu lah. Dia kata kalau bayar zakat RM1 juta baru dikira jutawan bagi dia. Okay, so definisi jutawan ni sebenarnya berbeza-beza. Okay, sebab itulah kadang-kadang orang tak pandang sangat pun bila orang cakap tentang terma jutawan. Okay, sebab tak clear, dia adalah subjektif, okay, dan berbeza di kalangan masing-masing. Dan saya percaya anda juga ada satu persepsi yang berbeza tentang terma jutawan. Apa maksud jutawan? Okay, so dalam saham juga saya percaya jutawan dalam saham adalah dia ada banyak keadaan. Okay, so jutawan dalam saham maksudnya dia mungkin ada 1 juta unit saham. Mungkin itu yang pertama, dia ada 1 juta unit saham dia. Okay, nilai dia dalam satu portfolio tu 1 juta dia punya unit. Okay, mungkin juga jutawan saham adalah dia punya total modal dia, portfolio dia bernilai 1 juta ringgit Malaysia. Maksudnya dia ada 1 juta lah modal dan juga dia punya keuntungan sikit. Okay, dia ada bernilai 1 juta. Itu pun dikira jutawan. Okay, dan ada juga orang persep yang kalau keuntungan 1 juta, okay, barulah dikira jutawan. Alright. Dan ada juga orang kata kalau keuntungan RM1 juta dalam satu kaunter baru dikira jutawan. Ada juga yang kata RM1 juta setelah tolak brokerage fee baru dikira jutawan. Okay, so macam-macam definisi tentang jutawan. Alright, so far adakah anda masih bersama dengan saya ni? Faham tak apa saya cakap ni? Okay, cuba respon sikit. Ada 97 orang yang sedang menonton saya secara live. Saya tengah explain tentang terma jutawan kepada anda, how to be a millionaire. Jadi kita nak topik saya pagi ni sekejap saja saya nak live dan saya nak share dengan anda macam mana how to be a millionaire. Okay, alright. Izaham Masari, saya nak mulakan dengan 1 juta unit saham sebelum langkah seterusnya profit 1 juta. Okay, right. Muhammad Ijan, terbaik coach. Okay, Suraya Muhammad Desa is watching. Mas Alias faham. Tini Safri faham tuan. Selamat pagi. Salam ceria. Nur Azah is watching. Okay, penat lah saya pegang sebelah sini. Pegang sebelah sini pula, okay. Alright, terima kasih pada anda yang masih bersama dengan saya. Bantu saya klik button share. Okay, bantu saya untuk klik button share di wall Facebook anda dan grup-grup yang anda join. Okay, supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat join sesi live pada pagi ni. Okay, dan kalau anda sedang menonton secara live dan dah klik button share, komen dan share. Okay, alright. Pokku, salam tuan. Lama tak dengar Tuan Nizam. Okay, terima kasih kerana follow pagi ni. Izian Mahmud, macam TNM. Macam TNM macam mana tu? How to be a millionaire macam TNM. Okay, alright. Ismail Muhammad Said, faham Tuan Nizam. Azwal Najib, I watching. Alifia Dahlia is watching. Okay, alright. So, saya nak cerita pengalaman saya sendirilah. Okay, because of saya tak rasa being a millionaire tu satu perkara yang penting. Bagi saya dulu, to achieve financial freedom adalah lebih penting berbanding being a millionaire. Okay, bermaksud
bila financial freedom ni maksudnya kita bebas dari kewangan, maksudnya kita tidak ada masalah kewangan. Maksudnya kita boleh bayar apa yang kita perlu bayar. Okay, itu pandangan saya. Daripada kecil, daripada masa zaman saya belajar, saya fikir saya nak mempunyai pendapatan ataupun income yang boleh membayar apa sahaja keperluan saya. Sama ada banyak ataupun sikit, saya boleh bayar. Saya sebut dia sebagai financial freedom. Okay, so saya tidak looking for jutawan. Saya tak fikir millionaire. Okay, tak jadi millionaire pun tak apa. Yang penting ada duit. Okay, tak guna ada title millionaire tapi tak ada duit. Asyik pening je pasal duit. Okay, so itu pandangan saya lah. Okay, sehinggalah pada tahun 2019. Yes, pada tahun 2019 saya dijemput menjadi seorang speaker. Okay, dalam program M+ online di Melaka. Okay, so di Melaka pada bulan berapa saya tak ingat. Bulan 7 kot, Julai. 21 Julai 2019. Tak lama. Okay, sekarang tahun 2021. Okay, dan saya dijemput menjadi seorang speaker dalam program tersebut. Dan program tersebut adalah dianjurkan oleh M+ online, HQ Melaka. Dan masa tu ada 3 orang speaker. Okay, 2 orang Cina dan seorang saya seorang Melayu lah. Okay, so 2 orang speaker tersebut adalah research team dari KL, M+ online, orang yang berjawatan tinggi lah. Saya nobody, saya adalah orang biasa sahaja. Okay, dan pada waktu tersebut saya buat presentation, 2 orang speaker tu present dulu dan saya adalah speaker yang ketiga. Siapa nak dengar cerita saya ni? Cepat. Siapa nak dengar? Stay sampai habis. Okay, so ada 3 orang speaker, 2 orang Cina kat depan tu speaker, cakap dulu, dan kemudian saya speaker yang terakhir. Okay, dan majority audience yang datang pada sesi tersebut adalah klien M+ online. Maksudnya mereka memang dah terlibat dalam saham dan mereka majoritinya ni dah berumur lah, dah tua sikit, dan Chinese majoritinya lah. Okay, so saya pun buat presentation saya pada waktu tersebut. Tajuk saya pada waktu tu adalah 8 steps to be successful as a stock trader. Okay, 8 langkah untuk menjadi seorang stock trader yang berjaya. Okay, so saya buat presentation saya lebih kurang 40 minit. Alright, dan saya mendapat feedback yang sangat baik dalam presentation saya pada waktu tersebut. Ramai yang suka presentation saya. Alright, dan selepas habis presentation tersebut, daripada pagi sampai tengah hari, dalam pukul 12.30 tengah hari habis. Selepas tu kita pergi makan tengah hari. Kita pergi makan tengah hari, lunch, okay, disediakan. Dan masa makan tengah hari tersebut, biasalah kita pergi ambil makanan, kita buffet kan. Okay, ambil makanan. Dan saya pun kita makan sama-sama dengan audience, okay, dekat dia punya cafe dekat hotel Ibis Hotel masa tu dekat Melaka. Alright, dan ada seorang aunty ni lah, aunty Chinese. Dia stop saya sekejap. Dia kata, Encik Nizam, I nak tanya you something. Dia kata, I nak tanya you something. Dia kata kat saya, okay, so nak tanya apa? Saya ingatkan nak tanya because of apa presentation saya apa semua. Dia kata dia suka presentation saya. Tapi soalan dia adalah, dia tanya saya, are you a millionaire? Dia tanya saya, Encik Nizam, you millionaire ke? So soalan masa tu saya tergamam sekejap bila orang tanya saya secara spontan. Okay, dan saya jawab, no, I'm not a millionaire. Saya bukan millionaire pada waktu tersebut. Alright, dan tanpa ada apa-apa prasangka lah dengan soalan tersebut. Okay, dan dia cakap pada saya, wah, you berani Dia cakap kat saya, wah, you berani you masih muda. Okay, baru 30 lah, baru awal 30 tahun. Okay, tetapi you dah resign daripada kerja makan gaji you, dan you buat speaking saham ni. Okay, you live your life. You are so brave, dia cakap. Dia kata saya sangat berani. Okay, dan bila saya dengar tu dia cakap tu, saya kata, berani? Apa yang biasa je, tak adalah apa-apa hebat sangat.
kan. Maksud dia kata you bukan jutawan lagi, you tak achieve lagi millionaire, tapi you dah berani dah resign dan buat apa yang you nak buat. Okay, so itu yang dia cakap masa tu. Lepas tu dia kata, okay tak apa, you pergi makan, okay, I tak nak disturb you. Okay, dan saya berlalu pergi ambil makanan, saya dah makan. Tapi sejak daripada tu saya selalu terfikir, apa yang anti Chinese tu cakap pada saya. Dia kata, Nizam, are you a millionaire? Dan you are not a millionaire, but you are so brave, resign dan buat apa yang you nak buat. So itu adalah benda yang spark saya. Sejak daripada tu saya teringat-ingat apa yang anti Cina tu cakap. Okay, so okay, so saya rasa macam yes, betul juga okay, I want to inspire people. Okay, saya nak berjaya, tetapi saya pun tak achieve million saya lagi pada waktu tersebut. Sebenarnya saya tak tahulah saya achieve millions ke tak, tapi saya tak pernah fikir tentang millionaire. Okay, sebab saya tak rasa ianya penting. Sebab bagi saya, to have a financial freedom lebih penting daripada millionaire. That's the only my perception pada waktu tersebut. Jadi bagi saya tak berapa penting. Okay, so saya ada life saya happy dengan life saya. Family saya duduk dalam rumah yang selamat bagi saya. Taklah besar tapi selesa. Dan kita ada kebebasan kita. So that's cukup lah bagi saya. Okay, tak perlu pun jadi millionaire. Okay, tetapi soalan daripada anti-Chinese tersebut pada tahun 2019 tu spark saya. Okay, dan menyebabkan saya terfikir, why not kita achieve million? Why not kita buat sesuatu dengan lebih agresif dan achieve millions? Bukan untuk kita nak tunjuk pada sesiapa, tetapi adalah sebagai personal success kita dah sampai ke level mana. Alright, dan kita tak perlu compete dengan orang lain. Okay, tetapi dia adalah portfolio diri kita. Okay, so sejak daripada tu saya rasa macam yes, that's true. Why not be a millionaire? Okay, kenapa tidak jadi jutawan dan inspire lebih ramai orang lagi untuk jadi jutawan? Alright, dan kalau saya boleh bantu orang dekat luar sana keluar daripada masalah mereka, achieve financial freedom dan kemudian mencapai tahap status jutawan dalam kehidupan mereka, that is going to be amazing. Okay, itu adalah satu benda yang sangat-sangat menarik yang kalau saya boleh buat, saya boleh bantu orang di luar sana. Okay, jadi kalau saya nak bantu orang jadi millionaire, saya kena jadi millionaire dulu. Okay, sebab saya cakap hanya jutawan boleh ajak orang lain jadi jutawan. Okay, kalau orang yang just baca buku nak ajar kita jadi jutawan, dia tak jadi. Okay, so itulah turning point saya tentang terma jutawan ni. Dan bila saya fokus untuk achieve millions dan sebagainya, saya start mempelajari tentang apakah terma million, okay, ataupun jutawan. Apa maksud dia? Okay, sebab definisi orang berbeza-beza. Seperti yang saya maklumkan di awal tadi, definisi orang, setiap orang berbeza-beza. So, first of all adalah dalam proses untuk menjadi jutawan, kita kena set a definition apa maksud jutawan bagi kita. Okay, bagi orang lain tu lantak dia. So kita kena set dulu jutawan tu maksudnya apa. Bila kita tak set untuk achieve satu numbers jutaan ringgit ataupun jutaan numbers, kita takkan dapat benda tu. Okay, the rahsia, okay, the secret to achieve millions adalah to set the million. Apa maksud million bagi anda? Apa million yang anda nak achieve? Alright, so saya start set certain numbers dalam kehidupan saya. Okay, dari segi ringgit Malaysia, dari segi unit saham, dari segi everything apa yang saya nak set. Okay, dan working towards that. Okay, so bila saya dah start set, okay, so next step apa yang saya nak buat adalah, saya tengah ajar anda, sambil saya bercerita ni saya tengah ajar anda apa yang saya buat. Okay, so apa yang saya nak buat adalah, saya pergi berkawan dan belajar dengan orang yang memang jutawan. Okay, so saya tengok dekat sekeliling saya tengok siapa orang yang dia ni memang jutawan. Okay, tak kisahlah jutawan dari segi RM ke, jutawan profit ke, jutawan sales ke, apa ke, dia adalah jutawan. Okay, dan saya pergi belajar dan duduk menelaah dengan dia. Okay, saya ingat lagi pada tahun 2018-2019 ni lah, saya kenal somebody, kawan saya, dia making millions. Alright, dan dia inspire saya sangat teruk lah, sangat teruk. Okay, dan dia biasa je, dia pakai baju biasa, baju round neck, seluar tracksuit je, dia keluar rumah seluar tracksuit je. Tapi dan dia suka naik motor Kapcai je. Tapi dia ada Mercedes,
dia ada Porsche kan? Porsche, kita sebut Porsche. Tapi orang Malaysia sebut Porsche. Saya sebut lah, tak kisah mana-mana. Okay, so dia ada semua tu dan dia adalah millionaire. Okay, dan saya memerhatikan dia dan saya bercakap dengan dia. Saya spend banyak masa dengan dia, bercakap dengan dia. Right, dan bila saya jumpa millionaire, bercakap dengan millionaire, dia punya cara fikir berbeza. Okay, cara fikir berbeza dan saya belajar terlalu banyak benda daripada apabila saya duduk dan bercakap dengan jutawan di hadapan saya. Alright. Dan dia adalah satu pengalaman yang berbeza. Okay, so itu adalah salah seorang. Dan kemudian saya cari lagi mentor yang betul-betul jutawan, yang betul-betul berjaya dalam apa yang dia buat. Okay, dan dah ajak orang jadi jutawan juga. So saya banyak spend masa dan duduk bercakap dengan orang yang millionaires. Okay, so itu adalah step yang bagi saya. Kalau you nak capai jutawan, you kena set your definition jutawan you. Apa maksud jutawan bagi you? Apa maksud jutaan numbers bagi you? Okay, jutawan unit saham ke, jutawan ringgit Malaysia ke, jutawan sales ke, jutawan zakat ke? Terpulang, you set the numbers. Dan mestilah bila you set the numbers tu, you memang nak benda tu. Okay, bukan ikut orang lain. Okay, bila you set the numbers ikut-ikut orang lain ni, you takkan dapat. You kena tanya diri you, apa maksud jutawan bagi you? Dan you have to work on it dan start berkawan dengan orang yang telah pun mencapai numbers tersebut. Okay, dan you akan slowly but surely akan sampai ke level tersebut. Okay, okay, alright. Ismail Muhammad Said, boleh ke saya jadi jutawan pada umur 50 tahun? Dah terlambat ke? Tak terlambat tuan. Okay, Ismail Muhammad Said. Okay, tuan sekarang umur 50 tahun dan mungkin tuan akan mencapai status jutawan tuan pada umur 52 tahun. Okay, mungkin ambil masa 2 tahun, mungkin ambil masa 3 tahun. Tak mustahil. Okay, nothing is impossible. Okay, nothing is impossible. Alright, pasti boleh. Okay, sekarang kita ada ramai orang muda-muda umur 20 tahun, umur 19 tahun dah jadi jutawan. Okay, dan jutawan ni dah tak pelik lagi. Dulu siapa jadi jutawan memang pelik, memang hebat. Sekarang siapa tak jadi jutawan kesian, sedih. Sedih sebab peluang untuk jadi jutawan adalah lebih besar pada zaman sekarang dengan kuasa internet, dengan platform online. Okay, untuk jadi jutawan itu lebih mudah sebenarnya. Okay, so that's why kalau kita tak berkawan dengan orang yang jadi jutawan, orang yang berjaya successfully dalam bidang yang kita nak ceburi, maka kita akan still tertanya-tanya, adakah kita boleh, macam mana caranya. Okay, saya tak tahu. Okay, itulah menyebabkan kita sukar untuk mencapai numbers yang kita tetapkan. Okay, alright. Saiful Zack, Tan Sri Bukhari, dia antara jutawan Melayu. Betul tu. Tetapi kena tengoklah keadaan. Okay, dia siapa, kita siapa. Kadang-kadang sebab terlalu jauh kita punya level, kita tak akan dapat jumpa dia. Okay, tetapi sebenarnya jutawan ramai dekat Malaysia ni. Jutawan dekat Malaysia ni ramai. Okay, sekeliling kita ni ada jutawan. Okay, dan jutawan tu dia tak ada chop kat atas dahi jutawan. Okay, tetapi kita kena start berkawan dengan orang yang berjaya. Start berkawan dengan orang yang berjaya di luar sana. Mungkin dia jiran kita, mungkin dia keluarga kita. Okay, belajar untuk berkawan dengan orang yang lebih berjaya. Okay, macam tu. Okay, alright. Siti Nur Haris, saya juga nak jadi jutawan saham. Boleh ke tuan? Boleh, insyaAllah. Apa yang tak bolehnya? Alright, Siti Safura, age is just a number kan tuan. So let's jadi TNM. Alright, terbaik. Okay, alright. So itulah dia apa yang saya ingin kongsikan kepada anda pada pagi ni. How to be a millionaire. Okay, kita boleh rangkumkan. Yang pertama adalah set your numbers. Okay, you nak jadi jutawan. Okay, kena set matlamat. Okay, yang kedua adalah apa dia? Okay, yang kedua adalah anda kena start spend masa berkawan dengan orang yang memang dah capai jutawan tersebut, jutawan, dan belajar untuk berkawan dengan mereka. Okay, anda akan achieve the numbers. Okay, dan yang ketiga adalah anda kena fokus dalam proses mencapaikan numbers anda tersebut. Sebab ramai orang boleh tulis matlamat tetapi tidak bertindak untuk mencapai matlamat tersebut. Okay, so kuasa tindakan kita akan membantu kita untuk mencapai matlamat tersebut, insya-Allah. Okay, alright. So saya rasa itu sahaja. Kalau tak ada apa-apa lagi soalan daripada anda. Okay, so
saya rasa itu saja untuk pagi ni. Terima kasih banyak. Okay, matahari pun dah tinggi dah ni. Okay, so saya rasa setakat ini sahaja untuk sesi live saya. So saya nak balik ke rumah, nak buat preparation saya untuk sesi live Q&A session newbie Saham Mastery Online yang akan berlangsung pada pukul 11 pagi ni. So siapa-siapa yang berada dalam group newbie Saham Mastery Online untuk 24 April punya, pastikan follow saya secara live. Sebentar sahaja lagi kita akan saya akan run live dan jawab soalan-soalan anda. Apa sahaja soalan anda berkaitan dengan saham, okey, asas untuk memulakan langkah dalam saham. Okey, saya akan bantu anda dan kita tak tahu, mungkin sahaja sesi tersebut adalah permulaan kepada langkah anda untuk menjadi seorang jutawan saham. Okey, so setakat ini sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. Jumpa lagi dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kita ada Nizam Malik Official. Okay, follow saya di sana. Kat situ ada banyak perkongsian, ada banyak video-video baru yang tak ada di mana-mana. Okay, so follow saya di Instagram channel Nizam Malik Official. Okay, bye-bye. Okay, kita on. Buka je terus Money FM So kat sini dulu masa saya belum pakai Mercedes, saya tanya ni apa benda Ni adalah untuk kita tukar dia punya radio. Kita pusing macam ni untuk tukar radio. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.